Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini, Sarawak komited pertahankan kestabilan politik untuk memacu kemajuan negeri dan usaha rapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Kita langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Saudara, bendera Sarawak kini dinamakan sebagai Ibu Pertiwi. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng semasa berucap pada sambutan ambang Tahun Baharu di tebingan Kuching malam tadi. Menurut beliau, bendera Sarawak sebelum ini tidak mempunyai sebarang nama tersendiri seperti bendera Malaysia yang digelar jalur gemilang. Ibu Pertiwi membawa maksud kedaulatan kepada Sarawak. Ia juga menunjukkan kehebatan negeri ini dengan bendera yang mempunyai warna merah, hitam dan kuning. Oleh itu, beliau mengajak rakyat Sarawak untuk bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi dan sama-sama membangun negeri ini agar lebih maju. Mengenai pembinaan tiang bendera yang merupakan tertinggi di Malaysia, beliau memberitahu ia dibiayai sepenuhnya 3 syarikat minyak dan gas iaitu Petroleum Sarawak Berhad Petros, Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Shell Malaysia. Because they know the Sarawakian will look at the flag. They will protect that flag at all costs for the betterment of Sarawak. Oleh itu, beliau merakamkan penghargaan kepada ketiga-tiga syarikat terbabit dalam mewujudkan monumen ikonik untuk Sarawak. Tiang bendera tersebut dengan ketinggian 99 meter dibina dengan kos 30 juta ringgit. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kestabilan politik Sarawak telah memberi implikasi positif kepada ekonomi negeri. Katanya melalui sokongan semua pihak dan setiap lapisan masyarakat, Sarawak telah berupaya meningkatkan kemampuan dananya. Rizab Kewangan Negeri yang kukuh mencecah 13.1 bilion ringgit membolehkan kerajaan mengembalikan pendapatan itu untuk pembangunan fizikal. Oleh itu penting untuk terus memperkukuhkan perpaduan yang berupaya menjamin kelancaran pentadbiran kerajaan. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak pula mahu Sarawak kekal sebagai contoh negeri yang mengamalkan perpaduan dan pembangunan seimbang. Kita mahukan bahawa Sarawak ini kalau dimajukan, beri maju kesemaratan bandar, pinggir bandar dan juga di pedalaman. Jadi kita mahu negeri Sarawak akan dilihat sebagai contoh satu daripada negeri di Semenanjung. Katanya tahun baharu yang penuh kejutan memerlukan semangat perpaduan yang lebih jitu dari segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, lebih 30,000 orang hadir pada sambutan ambang Tahun Baharu yang diwarnai dengan pertunjukan bunga api selain persembahan oleh artis popular tanah air seperti Datuk Amy Search dan Datuk Zainal Abidin. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Recorder terus komited memastikan jaringan perhubungan yang lancar selain menyediakan kemudahan yang menjadi asas kepada tarikan pelaburan. Ketua Pegawai Eksekutif Recorder Datuk Ismawi Ismuni berkata ini terbukti melalui pelaksanaan 251 projek infrastruktur yang Ketua Pegawai Eksekutif Recorder Datuk Ismawi Ismuni berkata ini terbukti melalui pelaksanaan 251 projek infrastruktur yang bertujuan merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar serta menarik pelaburan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Beliau dalam amanat Tahun Baharu 2024 berkata, projek tersebut meliputi pembinaan jalan, jambatan serta utiliti di kawasan Ulu Rajang, Baram dan wilayah utara Sarawak. Dari keseluruhan projek itu, 84 sudah siap dibina, manakala selebihnya sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Menurutnya lagi, Recorder turut melaksanakan program pembasmian kemiskinan dan program pembangunan sosioekonomi ke arah meningkatkan kemahiran keusahawanan dan kualiti hidup komuniti setempat. Saudara, Gabungan Parti Sarawak GPS menegaskan parti itu kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan tidak berminat untuk terlibat dalam mana-mana rampasan kuasa politik termasuk yang dikatakan sebagai langkah Dubai.
Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman dalam kenyataan media berkata, GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum akan datang seperti yang ditekankan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau yang juga ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berkata, negara memerlukan kerajaan persekutuan yang stabil untuk memacu pemulihan ekonomi demi kepentingan rakyat. Sebarang rampasan kuasa atau ketidakstabilan politik hanya akan menjerumuskan negara ke dalam krisis yang lebih mendalam. Tambahnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS adalah mempunyai pentadbiran yang stabil. Beliau sekali lagi menekankan GPS tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membantutkan usaha kerajaan Sarawak mengembalikan ekonomi ke landasan yang tepat. Baik, program Festival Motek at Bintulu adalah langkah strategik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Sarawak, terutamanya di kawasan Bintulu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penglibatan pelbagai pihak terutamanya daripada industri pelancongan mampu merangsang kedatangan pelancong domestik serta antarabangsa untuk merasai pengalaman menarik di Bintulu. Katanya Motek telah bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dan pejabat pentadbiran bahagian Bintulu mengadakan Festival Motek at Bintulu bermula 29 Disember lepas dan berakhir semalam. Itu sebabnya pada malam ini satu program yang cukup istimewa dibawa khas supaya ianya dapat memberikan pendedahan yang lebih bermakna kepada keseluruhan masyarakat di Parlimen Bintulu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada acara kiraan detik Tahun Baharu 2024 di Lasa Kenyalang di Bintulu malam tadi. Menurutnya, Sarawak dikenali dengan keindahan alam, keunikan etnik, budaya dan bahasa yang pelbagai menjadikan negeri ini destinasi pelancongan yang unik. Motek at Bintulu telah dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti jualan barangan kraft, seni dan pelancongan, jualan makanan tempatan serta persembahan pentas. Sementara itu, Festival Kraft Borneo kita akan berlangsung sehingga Ahad ini yang menampilkan 75 usahawan kraft dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia serta 20 gerai pertubuhan bukan kerajaan, penggiat seni dan pengusaha industri pelancongan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk